Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini PDPR kita teruskan dengan menyiapkan latihan, menyambung latihan daripada modul booster muka surat 6, 7 dan 8, soalan 6, 7 dan 8. Okey, untuk soalan pertama, soalan nombor 6. Okey, Raja 2 menunjukkan waktu Azman mula bekerja setiap pagi. Ini ialah waktu mula. Okey, pukul 8.45 pagi. Okey, saya lebih suka untuk kita menggunakan sistem 24 jam untuk menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu. Okey, gunakan sistem 24 jam, jam 8.45. Okey, soalan A, Azman mengambil masa 1/4 jam untuk sampai ke pejabat. Okey, 1/4 jam ni bersamaan dengan 15 minit. Dia tiba di pejabatnya 5 minit lebih awal. Tiba 5 minit lebih awal. Okey, kalau di sini disebut dia ambil masa 15 minit, tapi hari tu dia tiba 5 minit awal, maksudnya dia ambil masa kurang daripada 15. Yang mana dia perlu tolak 5 minit sebab dia cepat hari tu. Okey, 15 minit bila tolak 5 minit tinggal 10 minit. Okey, 10 minit masa untuk dia ambil, masa diambil untuk dia sampai pejabat. Hanya 10 minit. Okey, pada pukul berapa Azman bertolak dari rumah? Pukul berapa bertolak dari rumah? Okey, dia perlu sampai. Ni masa sampai dia 8.45. Dia ambil masa bukan 15 minit tapi 10 minit sebab 5 minit tu di awal. Jadi, waktu dia mulakan perjalanan dari rumah tu pukul berapa? Jadi, kalau daripada nota saya, kita belajar tentang tempoh, belajar tentang masa mula dan juga masa tamat ataupun masa akhir. Okey, jadi dekat sini masa bertolak kita akan mengira masa mula. Untuk mengira masa mula, kita akan tolak masa tamat dengan tempoh. Okey, masa tamat kita akan tolak dengan tempoh. Dapatlah masa mula kat sini. Okey, jadi mari kita ambil masa tamat, masukkan dalam pengiraan. Masa tamat ialah masa dia mesti sampai pejabat. Dia mesti sampai pejabat ini 8.45. 8.45. Tempoh masa yang diperlukan ialah 10 minit. Kenapa bukan 15 minit? Sebab 5 minit dia awal. Dia awal 5 minit. Jadi 15 minit tu ditolak 5. Dia hanya ambil masa 10 minit saja untuk sampai ke pejabat. Jadi bila kita tolakkan, kita akan dapat masa mula. Maksudnya masa dia bertolak dia dari rumah. Okey, 45 tolak 10 tak perlu untuk kita pinjam. Jadi terus direct tolak 35 minit kat sini. Dan bahagian jamnya dapat kekalapan. Jadi masa dia bertolak dari rumah ialah jam 8.35 pagi. Ataupun pukul 8.35 pagi. Jam 8.35 dia bertolak dari rumah untuk soalan A. Okey, ini ialah untuk soalan A. Untuk soalan B, Azman berehat dari pukul 12.45 PM hingga pukul 1.45 PM. Ini masa berehat. Tamat bekerja pada pukul 5.15 PM setiap hari. Berapakah tempoh masa dia bekerja setiap hari? Berapa lama dia bekerja setiap hari? Okey, masa dia berehat. Untuk kita cari tempoh masa bekerja, kita mesti tolak masa rehat. Jadi kira dulu masa rehat. Rehat dari 12.45 hingga 1.45. Jam 12.45 hingga 1.45 tu bersamaan 13.45. Sama dengan 1 jam. Okey, jadi tempoh masa bekerja dia kena tolak 1 jam untuk kira tempoh masa sebenar dia bekerja. Okey, tempoh masa bekerja. Tempoh bekerja. Dia mula pada pukul 8.45 pagi. Masa mula dia ini mula. Dia tamat ini. Jadi untuk cari tempoh tamat, tolak mula. Okey, ini tamat
5, 15. 5, 15 kita tukar menjadi sistem 24 jam. Jam 17, 15. 5 kat depan ni kita tambah 12. Tambah 12. Untuk dapat sistem 24 jam. Dapatlah 17.15. Tolak dengan masa mula. 8.45. Jam 8.45. Okey, bila kita tolak, kita dapati minitnya perlu kita pinjam. 15 tolak 45 tak cukup. Jadi kita pinjam daripada jam. Masuk 60. 60 menolong 15. Dapatlah 75. Jadi potong 15 ni tulis 75. Okey, 15 ditolong oleh 60 dapat 75. Jadi baru boleh tolak. 5 tolak 5 sifar. 7 tolak 4 3. 6 tolak 8 pinjam macam biasa dari 1. 16 tolak 8 8. Jadi tempoh masa dia bekerja setiap hari ialah 8 jam 30 minit jika tidak ditolak masa rehat. Jadi tolak masa rehat 1 jam. Dapatlah 7 jam 30 minit. Ini 1 jam ni ialah masa rehat. Masa rehat tak dikira masa bekerja. Okey, dia rehat, dia duduk, makan, solat semua masa 1 jam ni. Jadi dia bekerja hanya 7 jam 30 minit. Okey, ini adalah penyelesaian untuk soalan nombor 6. Seterusnya kita tengok soalan nombor 7. Okey, kita ada 3 soalan untuk nombor 7, A, B dan C. Ada kalender. Okey, Eddie mula bekerja pada tarikh ini. Mula bekerja. Okey, mula bekerja 7 Jun 2021 Isnin. Dia bercuti setiap Ahad. Soalan A. Hitung bilangan hari Eddie bekerja. Bilangan hari bekerja pada Jun. Okey, pada bulan Jun, dia start kerja 21 hari bulan. Akhir bulan Jun, kita kena tahu berapa hari bulan akhir bulan Jun. Jun ada 30 hari. Jadi 30 Jun ialah hari yang terakhir untuk bulan Jun. Okey, berapa hari dia bekerja pada bulan Jun? 21 Jun hingga 30 Jun ada berapa hari? Okey, untuk soalan A. Jadi kita boleh buat 2 cara penyelesaian. Pertama, kita tolak 30 tolak 21. Kita akan dapat 9. Mesti tambah 1. Kita dapatlah 10 hari. Okey, untuk buat operasi tolak, mencari tempoh masa jika diberi tarikh. Jika diberi tarikh, kita boleh tolak. Tapi wajib tambah 1. Sebab apa? Sebab 21 hari bulan ni dikira 1 hari. 21 1 hari, 22 2 hari. Jadi kalau saya tunjuk dalam bentuk kalender, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad balik kat sini. Okey, masukkan tarikh 21 hari bulan ni ke dalam kalender kita pada hari Isnin ni 21. Saya tak mula daripada 1 hari bulan sebab dia tak kerja lagi. Dia start 21, jadi kita masuk 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27 pergi ke Ahad, 28, 29, 30. Okey, ini adalah sebahagian kalender Jun. Okey, kalau kamu kira daripada 21 ni sampai 30, dia ada 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi sebab itulah wajib untuk kita tambah 1 kalau kita buat cara tolak bentuk lazim macam ni. Mesti ada tambah 1 sebab 21 hari bulan dikira sebagai 1 hari. Okey, tetapi Ahad dia tidak bekerja. Dia cuti Ahad. Jadi Ahad tak kira. 10 hari ni ditolak 1 hari sebab hari Ahad cuti. Bermakna berapa hari dia bekerja? Untuk bulan Jun, 21 Jun sampai 30 Jun, dia hanya bekerja sebanyak 9 hari. Okey, jadi untuk soalan B, diminta kira gaji. Eddie dibayar gaji sebanyak RM60 sehari. Dia bekerja lebih masa selama 2 jam pada hari Rabu dan dengan bayaran allowance lebih masa RM8 sejam. Hitung jumlah pendapatan diterima oleh Eddie pada bulan Jun 2021.
Okey, kita sambung dalam video berikutnya.